bicaranya, hendaklah kita ketahui bahwasanya sekalian makhluk Tuhan, yakni benda yang Tuhan menjadi kesemuanya, tidak lepas sekali-sekali daripada dua perkara. Inilah bicara ilmu makulat. Ilmu ini itu ilmu makulat lah. Bicara ilmu makulat. Apa makulat? Ini kata kulat tubuh pula. Kami nak melawak ni. Kawan-kawan ni buka ngaji makulat kepada duduk kulat situ. Apa duduk kulat lah kita? Tak reti. Jangan lagu tu. Yang duduk kulat tu. Ngaji bagi reti lah. Itu muh naik molek. Apa makulat? Perkara-perkara yang mawjud yang baru. Al-mawjudat al-hadisah. Itu makulat. Ada 10. Benar-benar yang wujudi, yang baru. Benar-benar wujudi yang baru ni ada 10. Makulat 10. Ada 10 perkara. 10 benar-benar yang wujudi. Yang ada. Nak kenal perhabis. Supaya kita boleh beza dengan Tuhan. Yang Allah nak meneguhkan ilmu tauhid kita. Nak menguatkan akidah kita, kena dia Allah dia. Inilah bicara ilmu ini. Hendaklah kita ketahui, siapa yang menuntut ilmu, bahwasanya sekalian makhluk Tuhan, semua sekali. Apa makhluk? Khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Isim maf'ul. Benda yang dijadi makhluk. Benda yang kena jadi pun dia lah. Itulah nak tahu. Banyak tak sunnah cerita makhluk. Tolak Tuhannya. Tolak Tuhan satu. Tuhan bukan makhluk. Pasal dia tak kena jadi. Langit, bumi, malaikat, nabi, apa semua tu kena jadi. Kita ambil tahu. Makhluk. Bahwasanya sekalian makhluk Tuhan, yakni makhluk, benda yang Tuhan jadi. Makhluk. Bukan dia jadi sendiri benda ni. Kesemuanya sekali. Begitu punya banyak. Kembali pada dua. Langit pun makhluk, bumi pun makhluk, bukit pun makhluk, laut pun makhluk, angin pun makhluk, api pun makhluk, busuk pun makhluk, harum pun makhluk. Banyak tak cerita makhluk. Tapi banyak lagu mana pun dia kembali pada dua. Balik ke situ pula. Banyak mana pun tak lepas pada dua ni. Tidak hani, tidak hani. Ni semua ni. Tengok. Kesemuanya tidak lepas kali-kali makhluk Tuhan tadi. Tak banyak tadi. Daripada dua perkara. Itu saja. Jadi, bila kita makhluk, dua ni ya. Mana dia? Pertamanya jauhar, keduanya arad. Jirim dengan arad. Jauhar, jirim, yang tulang. Jadi, jauhar, jirim, yang tulang. Jisim itu dia khas. Jadi, boleh beza tak? Orang kata jisim tu hak mana? Jirim tu hak mana? Jauhar tu hak mana? Bila kata jisim, jauhar tu lah juga. Jirim tu lah juga. Jirim dengan jauhar itulah lah. Jisim syarat nak kata jisim boleh bagi. Kalau tak boleh bagi, tak panggil jisim. Jauhar sama ada jauhar firi, jauhar jirim. Tak kira. Lagi akan datang. Jauhar firi tak boleh bagi. Apabila kata jisim tu mesti tetap bukan jauhar. Dia boleh bagi. Itu jisim. Dia panggil jisim. Pertamanya jauhar. Pertamanya jauhar. Tulis itu. Jauhar dengan jirim satu makna. Jauhar dengan jirim satu maknanya. Adapun jisim itu khas
kepada benda yang boleh dibahagi. Panggil jisim. Cuba Nami. Johar dan jisim satu makna, adapun jisim itu khas kepada benda yang boleh bagi. Boleh bagi. Jadi johar, jirim, itulah. Bila kata jisim boleh bagi. Jirim tak, johar itulah. Satu. Keduanya Arab. Dua tu sajalah. Keduanya Arab. Tulis itu. Ialah segala sifat-sifat baharu. Segala sifat-sifat baharu. Al-alam yang qasimu ila qismain. A'radun wa ajram. Al-alam yang qasimu ila qismain. Alam itu terbagi kepada dua bagi. Ajramun wa a'radun. Jirim, arab. Jirim, arab. Itu saja. Arab itu sifat-sifat. Sifat baru. Kerah, lembut, masing-masing, busuk, harum. Semua itu. Itu arab. Itu pada jirim. Maka jauhar. Tarik. Maka jauhar itu ialah benar. Siapa lah itu? Yang membawa diri sendiri. Buat diri sendiri, yakni tak bertumpang pada apa-apa. Tak menumpang pada apa-apa. Mana buat diri sendiri. Qama binafsih. Qa'im binafsih. Diri dengan sendiri. Tak tumpang apa-apa. Itu apa panggil? Jahat. Dengan tidak terhenti. Itu makna berdiri dengan sendiri. Yang nak hurai makna berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Dengan tidak terhenti dan tegah ada ia itu dengan tumpang tengah dan bergiliran pada benda yang lain. Itulah Arab. Jahar. Itulah jahar. Maka jahar itu ialah benda, perkara yang membawa diri sendiri. Apa bawa diri sendiri? Itu yang nak hurai. Dengan tu nak taswir. Taswir rupa bawa diri sendiri. Dengan tidak terhenti dan tegah. Henti tegah. Itu logat pada ini. Ini logat lama. Ada yang selalu. Dia tak tegah dah apa-apa. Rasuk. Rasuk. Dia tegah atas tiang. Yang lekat di mana? Lekat di tiang. Itu tegah. Logat pada ini. Tak tegah, tak terhenti, tak bersakut dengan apa-apa. Tak ada tumpang siapa. Rasuk ni tumpang di tiang tu. Tak ada tiang dia mana boleh lekat. Itu mana tegah. Pada tegah tu bersakut dengan apa. Tak terhenti dia lah tu. Dan tak tegah. Tidak terhenti dan tegah. Ada ia jahat. Itu dengan tumpang tengah. Dia tak kena bersakut, dia tak tumpang siapa. Tengah ni macam takap lah tu. Takap tengah. Misalnya macam ni. Rupa macam ni. Hitam. Warna hitam. Dia tegah dia. Bersih. Dekat. Tegah. Tumpang masuk situ. Itu. Tegah. Adapun jirim, jauhar dia tak tegah, dia tak tumpang apa, tak bersakut pun dengan apa. Orang tumpang dia ada, dia tak tumpang apa. Itu jauhar. Itulah jirim. Maqama binafsi. Benda yang berdiri sendiri, tak bersakut dengan siapa-siapa, tak tegah dengan apa-apa. Dengan tidak terhenti dan tegah ada ia jauhar itu dengan tumpang. Tak ada tumpang. Tengah. Tengah tu tumpang tu. Dan bergiliran, tak bergiliran pada benda yang lain. Apa bergiliran? Bergiliran, tulis itu. Seperti keras pada batu.
seperti keras pada batu. Bukannya di luar sahaja. Ke mana bergelirah sampai ke dalam batu tu keras. Nanti tu kata bergelirah. Itu arak namanya. Arak dia bergelirah. Keras tu bukan keras keluar, keras sampai ke dalam, bergelirah sampai ke dalam. Nanti. Johar ni dia tak bergelirah dah. Dia sendiri dia. Arak tu betul lah. Arak tu dia tumpang, dia bergelirah masuk di dalam. Ada setengah tak gelirah. Dia tumpang tapi tak gelirah masuk dalam. Ada juga. Arak juga apa ni? Tapi tak gelirah. Tu tengok obat hitam. Papan. Ada nampak berkelik kan? Nampak tak berkelik? Tu macam akal-akal cermin. Tapi bukan sampai ke dalam. Dia keluar. Nanti tak gelirah. Cap tak melik-melik. Keluar ya, dalam tak masuk. Ada tak gelirah. Gelirah macam keras batu. Pakai dalam. Tak gelirah tu tepek keluar. Tak gelirah. Itu semua jenis arak. Itu semua tu jenis arak. Arak yang gelirah, arak yang tak gelirah. Tumpang orang. Kalau hak gelirah pun tumpang, kalau tak gelirah pun dia tumpang. Tumpang keluar. Tak sampai ke dalam. Pada benda yang lain. Gelirah dari benda lain. Gelirah dari batu. Inilah yang dipanggilkan dengan bahasa Arab. Inilah apa? Johar. Tak tumpang apa-apa. Inilah berdiri dengan sendiri. Inilah berdiri dengan sendiri tu. Yang dipanggilkan, yang disebutkan dengan bahasa Arab, maqama binafsihi. Maqama binafsihi. Iaitu benda yang membawa diri sendiri. Apa mana buat diri sendiri, tak ada bersakut dengan apa. Itu apa panggil johar. Itulah jirim. Dia satu jirim. Yang 9 lagi itu semua 10. Innal maqulati ladaihim tuhsyaru fil ashri wa hiya aradun wa jaharu. Apa dah sama? Innal maqulati ladaihim tuhsyaru fil ashri wa hiya aradun wa jaharu fa arwalu maqama binafsihi. Matan tu bukan banyak orang rupa baris ya. Antara makulatul asyarah tu. Apa? 10. Semua makulat 10. Yang pertama johar. Yang 9 lagi ni arak. Innal makulati ladaihim tuhsyaru fil ashri. Tuhsyaru fil ashri. Dihasar pada 10. Apa dia? Yang pertama arak. Yang pertama johar. Yang ke-9 lagi ni semua jenis arak. 9 lagi. Ini satu johar. Kira johar. Maqam nafsi ni jirim. Lain pada jirim semua arak. Arak ada 9 jenis. Jirim satu je. Maqam nafsi. Benda ketuk-ketuk ni jirim. Kemudian sifat dia tu. Sifat bagi jirim tu panggil arak. Macam-macam tu. Itu yang jadi umik sikit kan. Macam-macam sifat. Jadi sifat bagi jirim. Sifat bagi johar. Innal maqulati ladaihim tusyaru fil ashri wa hiya aradun wa jahru. Fa awwalul wujuru maqama. Fa awwalu apa dia? Jahar. Qama bi nafsi. Dia berdiri sini. Ini. Maqama bi nafsi. Inilah apa dia? Jahar tadi ini. Ya, inilah berdiri dengan sendiri. Inilah berdiri dengan sendiri. Maqama bi nafsi. Dipanggilkan. Disebutkan dengan bahasa Arab maqama bi nafsihi. Iaitu benda yang bawa diri sendiri. Dia tak tumpang apa-apa. Maka apabila kita terjemah bahasa Arab itu, maka binafsihi, dengan kata barang yang berdiri dengan sendiri. Kalau kita terjemah lagu itu, ma barang, koma berdiri ia, pakai kembali pada ma. Binafsihi takluk pada koma. Koma binafsihi, barang yang berdiri ia dengan sendiri. Kalau kita nak tafsir lagu mana? Dengan kata barang yang berdiri dengan sendiri, maka payah. Kalau kita terjemah urai lagu tu, maka payah dan lambat sampai kepada maksud. Maksud perkataan qoma bi nafsihi itu
payah nak faham. Aku nak bagi memudah faham. Aku nak cerita bagi memudah faham. Jirim, johar itu maqama bi nafsihi. Benda yang berdiri dengan sendiri. Apa berdiri dengan sendiri? Duk cacak itu. Tak ada siapa tolong kek. Dah. Payah faham. Mana berdiri dengan sendiri? Nanti pun nak cerita. Payahlah nak faham. Dengan kata barang yang berdiri dengan sendiri, maka payah dan lambat sampai kepada maksud. Payah nak faham. Dan berhajat kepada hurai dan surah. Bukan surah. Kena duduk surah panjang. Kena hurai lebih panjang. Dan berhajat kepada hurai dan surah pula. Akan maksud. Maksud maqama bi nafsihi itu. Kemudian, maka adalah makna yang hamba berkata itu. Maka adalah makna yang hamba berkata itu. Apa dia? Tadi. Pertamanya johar, keduanya arad. Maka johar itu ialah benda yang membawa diri sendiri. Itu hamba kata tadi. Adalah makna yang hamba berkata itu, benda yang membawa diri sendiri itu. Satu makna daripada dua makna bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Hak berdiri dengan sendiri itu. Jadi Allah Ta'ala ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Yang pertama wujud, idam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsihi? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Payah faham lah, kena hurai. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Pasal itu dia tafsir. Apa dia? La yahtaju ila mahallin wa la yahtaju ila mukhassisin. Pasal dia kena hurai, payah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Segera faham kita, Tuhan duduk. Duduk cakung tu. Tadi dia nak bakit, dia bakit, tak ada mazul bakit. Bukan lagu tu. Kena hurai. Allah Ta'ala ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Tuhan duduk. Tadi dia nak bakit, tak ada siapa tu bakit. Itu makna berdiri dengan sendiri. Memang lagu tu. Anakmu boleh berdiri sendiri dah. Mak dia tak ada pegang lah. Bukan lagu tu dah. Kena hurai. Mana berdiri dengan sendiri? Ay la yahtaju ila mahallin. Tak berhajat kepada tempat tumpang. Itu makna berdiri dengan sendiri. Satu makna. Yang kedua, wala yahtaju ila mukhassisin. Tak kena jadi. Pasal itulah qiyamuhu ta'ala dua makna. Ada tak tumpang apa-apa, ada tak kena jadi. Kita dah hurai selalu dah tu. Bila kata qiyamuhu ta'ala min nafsihi, dua makna. Satu, ada Tuhan tu tak tumpang apa-apa. Yang kedua, ada Tuhan tak kena jadi. Maka adalah makna yang hamba berkata itu. Ada berdiri dengan sendiri tadi. Satu makna daripada dua makna bagi sifat qiyamuhu ta'ala min nafsihi. Tulis. Maka adalah makna yang hamba berkata itu, satu makna daripada dua makna bagi sifat qiyamuhu bi nafsihi. Tulis tang kosong di tepi. Kerana qiyamuhu bi nafsihi itu dua maknanya. Kerana qiyamuhu bi nafsihi itu ada dua maknanya. Pertama, ada tak tumpang pada apa-apa. Adanya tidak menumpang pada apa-apa. Keduanya, adanya tidak kena jadi. Sudah. Itu makna berdiri dengan sendiri. Dengan ni? Kerana qiyamuhu bi nafsi itu ada dua maknanya. Pertama, adanya tak tumpang pada apa-apa. Yang kedua, tak kena jadi. La yahtaju ila mahallin wa la yahtaju ila mukhassis. Itu makna qiyamuhu bi nafsi. Jadi jirim ni, johar ni dia berdiri dengan sendiri. Balik sana pula. Johar dia berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Ada dia tak tumpang apa-apa. Itu makna berdiri dengan sendiri. Ada tak tumpang apa-apa, itu berdiri dengan sendiri. Jadi Allah Ta'ala
berdiri dengan sendiri, ada Tuhan tak tumpang apa-apa. Ada Tuhan tak tumpang. Kalau tumpang jadi mana? Kalau ada Tuhan tak tumpang benar, jadi Tuhan tu sifat. Dia tumpang benar lain. Itu mana berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Dua makna. Satu makna ada dia, tak tumpang apa-apa. Kalau tumpang Tuhan ni bukan zat, sifat dia tumpang orang. Macam mana dia sifat? Nak tumpang sifat dengan kontrak? Dia sendiri itu pun sifat. Dia tumpang menalai. Macam mana pula dia nak bersifat dengan kontrak, iradah, ilmu? Al-arad la yakum bil arad. Sifat nak berdiri dengan sifat tak boleh. Oh, kalau gitu, makna Tuhan berdiri dengan sendiri, dia tak tumpang apa-apa. Itu satu makna. Makna yang kedua pula, ada qiyamuhu ta'ala binafsi, ada Tuhan tak kena jadi. Adapun jirim kita ni berdiri dengan sendiri, satu maknanya. Tak cukup dua makna. Apa dia? Ada tak tumpang apa-apa, tapi ada kena jadi. Allah Ta'ala ada tak tumpang apa-apa dan ada tak kena jadi. Jirim ni ada, dia tak tumpang apa-apa lah. Betul lah, tak mahu lah dengan Tuhan tu. Tak tumpang apa, tapi dia ada kena jadi. Dia bukan Tuhan. Jadi, Tuhan ada berdiri dengan sendiri, ada tak tumpang apa-apa dan ada tak kena jadi. Kalau ada tumpang, maknanya Tuhan itu bukan zat. Zat Tuhan itu bukan dia. Sifat itu tumpang menalai. Macam mana ada yang jadi Tuhan? Dia sifat itu tumpang menalai. Kodrat nak duduk di mana dia sifatnya. Kodrat nak sifat dengan sifat tak boleh. Kalau gitu putusannya apa dia? Allah Ta'ala itu bukan sifat. Zat. Baik. Kaji zat pula. Zat Tuhan kena jadi tak? Tak kena jadi. Putusannya. Jadi ada dia tak tumpang apa-apa dan ada dia tak kena jadi. Itu qiyamuhu binafsi. Maka adalah makna yang hamba berkata itu. Ada tadi, buat diri sendiri tadi ni. Satu makna daripada dua makna bagi sifat qiyamuhu binafsi. Jadi sifat qiyamuhu binafsi itu dua makna. Satu makna ada tak tumpang apa-apa dan satu makna lagi ada tak kena jadi. Dikata di kitab-kitab bicara ilmu usuluddin. Apa dia? Satu makna. Satu makna daripada dua makna bagi qiyamuhu itu duduk di mana? Di kitab-kitab bicara ilmu usuluddin. Kita tengok dalam kitab usuluddin. Ai la yahtaju ila bahallin wa la yahtaju ila mukhlasisin. Ada dua makna. Dengan lebih kurang, begitulah dia kata. Maka adalah ketentuan bagi jauhar. Habis. Faham tak ni? Dia bercara tak apa? Dia bercara makhluk. Makulatul asyarafi makhluk. Apa dia makhluk? Dua perkara. Yang pertama jauhar, yang kedua araf. Jauhar jirim fatullah. Yang pertama jirim, yang kedua araf. Jirim dia bercara jirim. Jirim apa dia jirim? Benda yang tak tumpang apa-apa. Dia cakap dia sendiri. Yang kedua araf. Apa dia araf? Dia kena tumpang pada jirim. Itu je. Kemudian araf ni ada 9. Ada 9 jenis araf. Ada kam, tasih, kamu, fasih, ada apa nama macam-macam lagi kada tu. Maqulatul wada'i, maqulatul fi'li, maqulatul infi'al, 9 macam. Dia tumpang pada jirim. Jirim ni satu ni, jenis ni. Dia tak tumpang apa-apa. Itu saja. Kemudian dia ni ada sifat-sifat ketentuan untuk dia. Maka adalah ketentuan bagi jauhar itu beberapa perkara. Nak kena jauhar. Ada sifat khas, sifat-sifat dia. Maka adalah ketentuan bagi jauhar itu beberapa perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala